Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada malam ini kita sama-sama panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini 26 Safar 1442 Hijrah bersamaan 13 Oktober 2020. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu ini secara maya. Walaupun secara maya, namun majlis ilmu tetaplah majlis ilmu yang disifatkan Nabi SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikurniakan pada kita rahmah, barakah, maghfirah, ini keampunan, sakinah, yakni ketenangan, dan ganjaran pahala sebaik-baiknya dari Allah SWT dibawa turun kepada kita oleh para malaikat atas titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti majlis ilmu ini, kita akan dikurniakan Allah SWT manfaat dan kelebihan yang banyak, insya-Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, pengajian kitab Fiqh Manhaji jilid 4 yang berkenaan dengan undang-undang kekeluargaan, atau dalam naskah bahasa Arab asalnya disebut sebagai Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Kita masuk kepada bab yang baru, iaitu penjagaan anak. Ini Al-Haddanah, bermula muka surat 396. Pertama sekali,
perkara 1.0 pengertiannya. Perkataan hadanah, al-hadanah bermakna penjagaan anak. Dari segi bahasa hadanah bermaksud tepi atau sisi. Hal ini demikian kerana penjaga anak mengambil anak yang dijaga ke sisinya. Itu jadi maksud. Itu dari segi bahasa. Sementara dari segi syarak, ia bermaksud menjaga seseorang yang belum berupaya mengurus diri dan mendidiknya dengan pelbagai cara sesuai dengan pertumbuhannya. Bagi kanak-kanak yang masih kecil, hadanah berakhir sehingga umur mumayyiz. Jadi umur mumayyiz tu dalam fiqh mazhab Syafi'i untuk kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun dan kanak-kanak perempuan usia 9 tahun. Wallahu a'lam. Penjagaan kanak-kanak selepas umur mumayyiz sehingga baligh dinamakan kafalah, yang bermakna pelihara. Dia ada beza antara hadanah dengan kafalah. Ayyuhum yakfulu Maryam. Dalam Quran sebutnya, mereka mengundi siapakah di antara mereka yang layak memelihara Maryam. Waktu itu Maryam sudah kalau ikut ayatnya dan pengertian istilahnya, Maryam ini sudah mumayyiz ketika itu. Baik. 2.0 hikmah pensyariatannya. Hikmah pensyariatan hadanah adalah untuk mengatur tanggungjawab berkaitan dengan penjagaan dan pendidikan kanak-kanak yang masih kecil. Hal ini adalah kerana kemungkinan suami isteri berpisah atau hidup tanpa persefahaman atau berada dalam kesempitan untuk memberi perhatian dan mendidik anak kecil mereka. Jika keadaan ini dibiarkan, pertikaian mereka tidak akan selesai. Hal ini merupakan satu penganiayaan terhadap kanak-kanak dan mengabaikan kepentingan mereka. Jadi itulah hikmah adanya disyariatkan hadanah untuk memastikan penjagaan anak-anak ini berada dalam proses yang baik. Sama ada disebabkan ibu bapanya bercerai ataupun sebab-sebab yang disebutkan tadi. Keadaan ini berkemungkinan menjadi penyebab kehancuran masa depan kanak-kanak itu. Oleh itu, peraturan yang menyeluruh perlu wujud bagi menentukan pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga dan mendidik mereka supaya masa depan anak-anak ini terjamin. Maka syariat Allah SWT mensyariatkan hadanah ini supaya pemeliharaan kanak-kanak ini terjamin ataupun teratur dari awalnya sampailah ke usia mereka dewasa. Penentuan penjagaan kanak-kanak tersebut adalah berdasarkan keutamaan agar kepentingan mereka tidak terjejas sekiranya berlaku pertikaian atau perselisihan di kalangan penjaga mereka. Jadi penentuan ini perlu dibuat dan biasanya diputuskan di dalam mahkamah syariah. Itu mengikut peraturan kita di sini. 3.0 hak penjagaan anak. Pasangan suami isteri yang bercerai dan mempunyai anak yang masih kecil dan belum memayyiz, ibu lebih berhak terhadap penjagaannya. Jadi itu kaedah umum yang ditetapkan oleh syarak. 3.1 sebab ibu lebih berhak daripada bapa. Ibu lebih berhak daripada bapa dalam menjaga anak kecil kerana 3.1.1 kasih dan kesabaran ibu menanggung beban menjaga dan mendidik anak kecil. Kenapa? Kerana itulah fitrahnya. Jadi yang secara fitrahnya inilah kelebihan ibu berbanding bapa. 3.1.2 ibu lebih berlemah lembut dalam menjaga dan mendidik anak-anak di samping mampu memberikan kasih sayang dan belayan yang diperlukan oleh anak-anak kecil. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'atuhum ra'atun, ditemui oleh seorang wanita. Faqalat, maka wanita ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bni hadha, sebenarnya anak aku ini
kana batni lahu wi'aun, akulah yang mengandungkannya. Wa thadyi lahu shiqa'un, susukulah yang menjadi minumannya. Wa hijri lahu hiwa'un, dan akulah penjaganya. Wa inna abahu talaqani, sesungguhnya bapanya telah menceraikan aku. Wa arada an yantazi'ahu minni, sekarang dia ingin mengambil anak aku, ingin memisahkannya daripada aku. Itu maksud ayatnya ni. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, kamu lebih berhak kepadanya selagi kamu tidak berkahwin. Itu dia tuan-tuan. Jadi jelas berdasarkan hadis Nabi SAW ini, Nabi mengambil kira 3 keadaan ibu tersebut, yang mengandungkan, yang menyusukan, yang memelihara. Jadi penjagaan ibu itu, penjagaan anak kecil ini, ia terletak pada si ibu. 3.2, hak penjagaan selepas ibu. Jika ibu tiada, atau ada ibu tetapi tidak mahu menjaga anaknya, hak penjagaan dia terserah kepada nenek. Tetapi yang afdal nenek belah ibu. Hal ini adalah kerana nenek dengan sifat keperempuanannya dapat memberikan penjagaan dan kasih sayang kepada anak tersebut. Dalam hal ini dahulukan keluarga yang terdekat di kalangan yang dekat. Itu dia tuan-tuan ni. Jadi tu dia selepas ibu. Kalau ibu tak ada, dia nenek sebelah ibu. Jelas kat situ. Selepas itu nenek belah bapa, seterusnya ibu kepada nenek tersebut. Dalam hal ini juga dahulukan keluarga yang terdekat di kalangan yang dekat. Seterusnya adik-beradik perempuan seibu sebapa. Adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kalau tak ada ibunya tu, tak ada neneknya, maka makcik-makciknya lah. Adik-beradik perempuan, makcik-makcik sebelah maknya, sebelah arwah maknya. Kemudian adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik perempuan seibu, diikuti ibu saudara belah ibu. Ibu saudara, tak ada susu ni, ibu saudara lah. Ibu saudara pada ibu itu. Kalau nenek tadi, ibu saudara pada ibunya tu, maknanya nenek saudara kepada budak ni, nenek saudara lah. Ibu saudara belah bapa, anak-anak perempuan, adik-beradik lelaki, iaitu sepupu-sepupunya, sepupu perempuannya, adik-beradik, sepupu-sepupu perempuannya. Maksudnya sepupu-sepupu adik-beradik lelaki, sepupu-sepupu perempuan yang adik-beradik lelaki ni, budak-budak ni sepupu dia, maknanya anak pakciknya lah. Pakciknya yang adik-beradik dengan arwah mak dia. Ada anak perempuan, adik-beradik perempuan. Kalau tak ada juga, sepupu perempuan sebelah makcik-makciknya, sebelah ibunya, arwah ibunya. Wallahu a'lam. Oleh itu, turutan keutamaan perempuan dalam menjaga anak adalah seperti berikut. Ibu, nenek belah ibu dan ke atas, nenek belah bapa dan ke atas. Adik-beradik ibu perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik perempuan seibu, ibu saudara belah ibu, ibu saudara belah bapa, anak-anak perempuan kepada adik-beradik lelaki, anak-anak perempuan pada adik-beradik perempuan. Jadi kita dah ceritakan serba sedikitnya tadi. Jadi itu turutan dia. 3.3, hikmah perempuan diutamakan. Hikmah perempuan diutamakan dalam penjagaan anak adalah kerana pada kebiasaannya perempuan lebih berlemah lembut dalam menjaga dan mendidik anak, lebih sabar menghadapi kerana anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan kasih sayang yang mereka perlukan. Ini pun terserah kepada keputusan hakim ataupun mahkamah syariah. 4.0, hak penjagaan oleh pihak lelaki. Sebenarnya dijelaskan bahawa hak perempuan terhadap penjagaan anak lebih diutamakan daripada lelaki kerana mereka lebih berkemampuan. Walau bagaimanapun, jika kanak-kanak tersebut tidak memiliki saudara perempuan atau ada saudara perempuan tapi tak mahu menjaganya, maka hak penjagaan berpindah kepada lelaki. Dalam hal ini, mahram kepada kanak-kanak mengikut waris harta pusaka diberikan keutamaan kecuali datuk, kerana diutamakan daripada beradik lelaki, seterusnya waris yang bukan mahram.
Urutan keutamaan mereka tersebut adalah seperti berikut. Bapa datuk ke atas. Tak ada nenek dia, tak ada ibu dia tak ada bapa lah. Kalau tak, datuk. Adik-beradik lelaki si ibu sebapa. Adik-beradik lelaki ni pakcik-pakcik lah. Adik-beradik lelaki pakcik-pakciknya, yang adik-beradik dengan arwah maknya. Adik-beradik lelaki sebapa. Anak lelaki pada adik-beradik lelaki ni sepupu lelaki lah. Seibu sebapa, anak lelaki pada adik-beradik lelaki sebapa. Bapa saudara belah bapa seibu sebapa. Belah saudara belah bapa seibu sebapa, belah saudara bapa saudara belah bapa sebapa. Anak lelaki pada anak bapa saudara. Anak lelaki kepada bapa saudara belah bapa seibu sebapa. Bapa saudara, anak lelaki tu sepupu lah. Anak lelaki pada adik-beradik lelaki, ni anak saudara, ni sepupu. Ada beza. Dan anak lelaki pada bapa saudara belah bapa sebapa. Pihak yang lebih hampir dalam hubungan kerabat diberikan keutamaan dalam hak jaga anak kerana biasanya keluarga mereka lebih kasih daripada keluarga yang jauh. Mereka juga lebih prihatin terhadap hak penjagaan pendidikan dan kepentingan anak-anak. Jadi saudara dekat ni, ataupun dalam setengah-setengah kalangan disebut sebagai saudara kadim. Itu lebih diutamakan. 4.1, terdapat keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Jika terdapat ahli keluarga lelaki dan ahli keluarga perempuan dan masing-masing ingin mendapatkan hak jaga anak, pihak yang diberi keutamaan berdasarkan urutan yang berikut. Ibu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebelum ini. Hadis ini adalah kerana ibu lebih mengasihi dan menyayangi anak-anaknya. Dan yang kedua, nenek belah ibu dan ke atas. Hal ini adalah kerana kasih mereka lebih hampir berkasih seorang ibu. Bapa, kerana dia adalah asal keturunan anak. Kalau ibu tak ada, nenek tak ada, baru turun kat bapa. Nenek belah bapa, datuk belah bapa. Adik-beradik perempuan seibu sebapa. Adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kakak dia ke, adik perempuan dia ke, adik-beradik lelaki, abang dia ke atau adik dia, begitulah seterusnya. Jika semua ahli keluarga lelaki dan perempuan setaraf seperti adik-beradik lelaki seibu sebapa dan adik-beradik perempuan seibu sebapa, maka didahulukan yang perempuan daripada lelaki. Hal ini adalah kerana mereka lebih layak dan afdal. Jika semuanya lelaki dan atau semuanya perempuan masing-masing ingin mendapatkan hak penjagaan ini, undian nak dilakukan. Sesiapa yang mendapat undian tersebut, dialah yang lebih berhak menjaga kanak-kanak itu. Jadi ini diputuskan oleh mahkamah. Undian ini atau keputusan ini dibuat oleh mahkamah. Mahkamah yang akan memutuskan siapa yang lebih berhak menjaga, mendapat hak penjagaan anak ini. 4.2, tempoh penjagaan anak. Tempoh penjagaan anak menurut hukum syarak berterusan sehingga dia memayis. Maksud memayis ialah kanak-kanak tersebut mampu menguruskan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maksud menguruskan dirinya sendiri ialah keupayaan mengambil makanan dan minuman, membuang air kecil dan air besar, membersihkan diri daripada kotoran, boleh bersuci seperti berwuduk dan sebagainya. Biasanya umur memayis ialah 7 tahun. Bila cukup umur 7 tahun, tempoh hadanah pun berakhir. Dan pada ketika itu bermula satu peringkat penjagaan yang lain, iaitu kafalah. Setelah kanak-kanak tersebut telah mencapai usia 7 tahun dan telah memayis, dia diberi peluang memilih sama ada ibu atau bapanya. Siapa pun yang terpilih, dialah yang berhak menjaganya. Itu dia tuan-tuan. Hadis berdasarkan hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW, bahawa Nabi SAW khayyara ulaman baina abihi wa ummihi, bahawa Nabi SAW memberi pilihan kepada seorang kanak-kanak sama ada ingin memilih ibu atau bapanya. Ibu bapanya bercerai, jadi kanak-kanak ni Nabi beri peluang untuk pilih siapa yang lebih untuk menjadi penjaga dia. Bila hadis Nabi SAW, anna imra'atan ja'at faqalat, bahawa seorang perempuan menemui Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhhaba bibni, sebabkan suamiku ingin mengambil anakku. Waqad saqani min bi'ri Abi Ainabah, anakku telah memberiku minum daripada telaga Abu Ainabah.
Waqad nafa'ani, sesungguhnya dia amat berguna kepada aku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, istihima alaihi, Rasulullah SAW bersabda, buatlah undian. Faqala zawjuha, maka berkatalah bekas suaminya, man yuhaquni fi waladi, siapa yang boleh menghalangku daripada anakku. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun bersabda, hadza abuka, ini bapamu, wa hadhi ummuka, dan ini ibumu. Faqus biyadi abi ma syi'ta, peganglah tangan siapa yang kamu pilih. Fa akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi, anak tersebut pun memegang tangan ibunya dan mengikutnya pulang. Itu kisah pada zaman Nabi SAW. Dalil yang menunjukkan bahawa kanak-kanak yang telah memayis boleh diberi pilihan untuk, boleh diberi peluang untuk memilih sama ada mengikut bapa atau ibunya. Wallahu alam. Tenaga Abu Ainabah ialah telaga terletak di tempat yang jauh. Maksud perempuan tersebut berkata, anakku telah memberiku minum daripada telaga Abu Ainabah ialah anak yang telah besar dan mampu menolongnya. Dialah yang mendidik anaknya sejari kecil ketika belum dapat memberikannya sebarang pertolongan. Jika kanak-kanak memayis tersebut memilih bapanya, kemudian bapanya hilang atau tidak layak menjaganya lagi, maka datuk dan ke atas lebih berhak menggantikannya. Begitu juga adik-adik lelaki dan bapa saudara belah bapa. Khususnya anak lelaki pada bapa saudara belah bapa, kita mereka berdua seperti sebenarnya urutan yang disebutkan sebelum ini. Ini berkaitan dengan kafalah. Gitu. Jika anak itu seorang gadis yang menawan hati atau gadis remaja yang hampir balik, dia tak boleh letakkan bawah peliharaan anak lelaki kepada bapa saudara belah bapa, ni sepupu, tak boleh. Sebab sepupu, dia halal kahwin, jadi tak boleh dia letakkan di bawah pemeliharaan sepupu dia. Jika lelaki itu saja yang ada, anak gadis tersebut wajib dipelihara oleh seorang perempuan yang boleh dipercayai dan dibantu oleh lelaki tersebut. Dalam hal ini, mahkamah akan memutuskan pilihan yang terbaik untuk anak gadis itu. Wallahu alam. 4.3, hikmah kanak-kanak memayis diberi pilihan memilih ibu atau bapanya. Dalam perbincangan terdahulu telah dinyatakan sebab diutamakan hak ibu daripada bapa dalam penjagaan kanak-kanak, dan juga sebab berakhir tempoh penjagaan setelah dia memayis, kerana sebelum tempoh tersebut kanak-kanak amat memerlukan penjagaan ibunya, sedangkan bapa atau lelaki lain tidak mampu memenuhi keperluan tersebut. Jadi dalam hadanah ini, sebelum kanak-kanak memayis ni memang diutamakan ibu, kerana ibu mampu memberi didikan, penjagaan yang sebaiknya untuk anak itu. Kafalah berbeza dengan hadanah, kerana kafalah merupakan pemeliharaan yang menyeluruh. Ibu atau bapa berkemampuan memelihara anak mereka disebabkan anak tersebut telah mampu menguruskan dirinya sendiri dalam banyak perkara dan boleh berfikir secara umum. Sesuai dengan keadaan ini, anak diberi pilihan memilih seorang daripada ibu bapanya atau siapa juga yang mampu menggantikan mereka. Dia boleh memilih sesiapa yang disukainya. Jadi itu dia. Bila sebut tentang kafalah tu dia berbeza. Jadi caranya telah dinyatakan tadi. 4.4, syarat hadanah. Untuk mendapatkan hak penjagaan hadanah, syarat tersebut syarat berikut naklah dipenuhi, iaitu 4.4.1, berakal. Hak anak tak diberikan pada orang gila, sama ada lelaki atau perempuan, walaupun ia terjadi sekali-sekala. Hal ini demikian kerana hadanah merupakan hak kekuasaan al-wilayah, sedangkan orang gila bukan daripada golongan yang layak berkuasa, tidak mampu menjaga dan mengawal, bahkan diri sendiri memerlukan penjagaan dan pengawasan orang lain. Itu jelas. Kalau si bapa atau si ibu atau si bapa itu memiliki rekod kesihatan mental, maka hak penjagaan anak tak diberi kepada dia. 4.4.2, Islam. Jika kanak-kanak tersebut seorang Islam, walaupun pada hukumnya sahaja, iaitu ibu dan bapa seorang Islam, maka dia mestilah mengikut bapa, ibu dan bapa yang beragama Islam. Oleh itu, seorang kafir tidak berhak menjaga anak-anak Islam kerana hadanah merupakan hak kekuasaan al-wilayah, sedangkan orang kafir tidak berkuasa atas orang Islam. Hal ini adalah kerana orang kafir mungkin mempengaruhi anak jagaannya dengan berbagai-bagai cara supaya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, jika kanak-kanak itu seorang kafir, dia boleh dipelihara oleh orang Islam atau kafir. Jelas itu.
Kalau kanak-kanak itu Muslim, dia tidak boleh dipelihara oleh ibunya yang tidak Muslim. Jadi ini jelas sebenarnya. Tetapi menjadi satu benda yang sampai hari ini masih ada pertikaian. Masih ada pertikaian. Tapi kalau ikut mahkamah syariah telah putuskan hak penjagaan diberi kepada bapanya yang beragama Islam. Tak kira sama ada anak-anak itu betul-betul mengamalkan Islam ataupun Islam hanya pada nama sahaja. Namun demikian, undang-undang syarak di Malaysia ini pada satu peringkat tidak berdaya melawan campur tangan undang-undang sivil. Jadi walau macam mana pun kita usaha supaya hak penjagaan anak-anak ini diberi kepada penjaganya yang Muslim, sama ada si bapa ataupun si ibu. Wallahu alam. 4.4.3 Al-Iffah dan Amanah. Iffah dan amanah bermaksud seorang akan jaga kanak-kanak, bukan seorang yang fasik. Hal ini adalah kerana orang yang fasik tidak sesuai diberi kuasa, tidak boleh diberi kuasa atau tidak boleh diberi kepercayaan untuk menjaga sesuatu amanah. Oleh itu penjaga kanak-kanak seharusnya adil, menjaga amarah diri dan kuat pegangan agamanya. Namun keadaan-keadaan itu hanya berdasarkan pandangan zahir saja. Ia tidak perlu kepada saksi lain dan keterangan kecuali jika kelayakan dan keadaan dipertikaikan. Ketika itu hakim hendaklah mensabitkan keadilan tersebut berdasarkan bukti dan keterangan. Jadi itu dia. Jadi benda-benda macam ni akan dibicarakan dalam mahkamah. Itulah syarat dia yang ketiga. 4.4.4 bermukim. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak adalah bermukim di tempat kanak-kanak tersebut menetap. Dia kena satu kalau jauh, dia tak boleh. Yang menuntut itu dah duduk di luar Malaysia, dia tak boleh lah diberi. Sebab kanak-kanak tu tinggal di Malaysia. Jika ibu yang menjaga anaknya keluar bermusafir kerana satu keperluan seperti menunaikan haji, berniaga, berlancong dan sebagainya, dan tidak mampu membawa anaknya bersama-sama, maka orang yang tinggal di tempat anaknya menetap lebih berhak menjaga anak tersebut sehingga layak dia pulang. Oleh itu dia nak menyerahkan anak tersebut kepada neneknya semasa ketiadaannya. Jadi jelas kat situ. Kalau ibunya boleh serah kepada neneknya untuk menjaga anak ini. Jika musafir bermaksud berpindah ke tempat lain tanpa niat untuk kembali, kejadian ini tidak menggugurkan hak penjaga anak sekiranya jalan dilalui dari dan tempat yang ditujui selamat. Dia juga jika kedua ibu bapa terpaksa bermusafir kerana satu keperluan, hak penjagaan anak terus kekal kepada ibu dan musafir itu tidak menghalang hak penjagaan tersebut. Itu jelas kat situ hukumnya. 4.4.5 Ibu tidak berkahwin lain. Hak penjagaan anak gugur jika ibunya berkahwin lain, sekalipun belum disetubui oleh suaminya atau suami itu redha anak tersebut tinggal bersama-samanya. Yang ini berdasarkan hadis Nabi SAW, anti ahaqqu bihi malam tangkihi. Atau kamu qala sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya kamu berhak menjaga anakmu selagi kamu tidak berkahwin. Hadis Abu Daud. Dia akan juga menunjukkan bahawa hak menjaga anak gugur apabila ibunya berkahwin lain kerana kesibukannya menunaikan hak suami. Dengan ini tidak ada jaminan ibu akan terus menjaga dan memberi perhatian kepada anaknya. Walau bagaimanapun terdapat dua keadaan yang dikecualikan, iaitu 4.4.5.1 bapa pada kanak-kanak itu dan bapa tirinya bersetuju supaya anak itu tinggal bersama ibunya. Keadaan ini mengekalkan hak ibu menjaga anak tersebut dan menggugurkan hak nenek. Jadi benda ini semua atas persetujuan yang bersama yang dibuat di mahkamah secara bertulis. 4.4.5.2 suami yang baru pada ibu ialah kaum keluarga anak itu dan termasuk di kalangan mereka punya hak penjagaan terhadapnya sekalipun susu galur kau kekalnya jauh. Dan kerana ini hak ibu menjaga anak tak gugur jika suami bersetuju menjaganya. Hal ini demikian kerana suami punya hak penjagaan terhadap anak tersebut. Dia juga punya perasaan kisah sayang menurun yang bagi sama dengan isteri bagi menjaga dan memberikan perhatian pada anak tersebut. Contohnya si ibu ni bercerai, dia dapat hak penjagaan anak lelaki dia, kemudian dia berkahwin dengan sepupu dia. Isteri janda ni berkahwin dengan sepupu dia, sepupu lelaki dia. Jadi tak ada masalah. Hak maka bapa si anak ni tidak boleh menuntut daripada mahkamah mengatakan hak ibu menjaga anaknya itu gugur disebabkan dia berkahwin
lain. Dia berkahwin lain tapi bukan lelaki yang asing, tetap dalam lingkungan mereka yang boleh mendapat hak penjagaan anak itu. Baik, seterusnya 4.4.6 wallahu alam. 4.4.6 tidak mengidap penyakit yang berpanjangan dan yang menjejaskan penjagaan. Jika seorang ibu mengidap penyakit yang sukar semua seperti batuk kering, lumpuh separuh anggota badan, buta atau pekak, dia tidak berhak menjaga anaknya. Hal ini demikian kerana keuzuran diri yang menjejaskan penjagaan terhadap anaknya. Kalau ibu tu sendiri pun mengalami sakit yang kronik, maka dia tidak mampu untuk menjaga anaknya, gitu. Maka hak penjaga ibu tu akan gugur. 4.5 akibat daripada tidak memenuhi syarat penjagaan, seorang yang tidak memenuhi salah satu daripada 6 syarat tersebut, maka hak penjagaannya gugur dan berpindah pada pihak lain mengikut urutan, iaitu nenek, adik-beradik perempuan, ibu saudara, belah bapa dan seterusnya. Itu yang kita bincangkan tadi. Kalau apa, kerana apa, apabila berlakunya syarat-syarat itu tidak dipenuhi ataupun dilanggar syarat-syarat tersebut, maka berpindahlah hak jagaan. Tapi biasanya benda ini melalui proses di mahkamah. 4.8 cara mentadbirkan syarat penjagaan tidak dipenuhi. Seseorang yang tidak memenuhi syarat penjagaan dapat ditadbirkan melalui satu daripada 3 cara berikut. Pertama, 4.6.1 pengakuan penjaga. Jika penjaga kanak-kanak tersebut seperti ibunya mengakui telah berkahwin lain atau menghadapi penyakit yang sukar semua, maka hak penjagaannya gugur. Jadi benda ni kalau dalam konteks undang-undang syarak kita sekarang, si bapa naklah memohon kepada mahkamah untuk menggugurkan hak penjagaan ibu dan mesti memberikan bukti bahawanya si ibu ni telah kahwin lain ataupun si ibu ni telah tidak fit untuk menjaga anaknya kerana selalu keluar masuk wad, ada penyakit yang kronik, kanser dan sebagainya, maka si bapa boleh menuntut hak penjagaan anak itu. 4.6.2 bantahan. Apabila terdapat dakwaan bahawa penjaga kanak-kanak itu tidak memenuhi syarat penjagaan dan dikemukakan dengan bukti kukuh, itu hak penjagaan gugur. Jadi bantahan ni, jadi si bapa, kalau si ibu jaga, si bapa kalau menempati jaga penjagaan atas anak-anak itu tak memenuhi syarat, berlaku perkara yang tidak diizinkan oleh syarak, maka boleh si bapa menghantar bantahan aduan kepada mahkamah untuk memohon hak penjagaan itu diserahkan kepada si bapa. Dan yang akhir sekali, 4.6.3 keputusan hakim. Jika hakim meragu akan syarat-syarat penjaga kanak-kanak itu dan setelah mensabitkannya berdasarkan penyiasatan, maka hak penjagaan penjaganya gugur. Ini adalah apa yang proses yang dibuat oleh mahkamah syariah pada akhirnya hakim akan mengeluarkan satu perintah berkaitan hak penjagaan anak-anak. Itu dia. Jadi itulah apa sedikit perbincangan kita berkenaan dengan hadanah. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit perbincangan tentang hadanah ini akan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk lebih mengetahui. Sekurang-kurangnya kalaulah di kalangan kita ada yang melihat berlakunya keadaan-keadaan yang seperti disebut dalam bab hadanah ni, maka kita boleh memberikan pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan berdasarkan apa yang kita tahu, bukan cadangan-cadangan berdasarkan emosi yang melulu. Jadi ini tidak diizinkan, tidak diizinkan dan tidak patut pada pandangan syarak. Jadi dengan ilmu lah kita boleh memberi cadangan-cadangan yang baik untuk kebaikan semua pihak yang terlibat, terlebih-lebih lagi untuk anak yang dalam pemeliharaan, penjagaan ibu bapa ni, supaya anak-anak ini akan membesar dengan baik, dan akan membesar dengan pembesaran yang teratur sehinggalah memari sampailah ke dewasa. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan manfaat kepada kita melalui perkongsian ilmu ni, insya-Allah, supaya kehidupan kita di dunia dan akhirat nanti bahagia dan baik semuanya. Dia berada dalam keredaan, keberkatan dan rahmat dari Allah SWT. Dan sekiranya kalau ada apa-apa disampaikan dalam kuliah yang terkasar bahasa, telah berbicara semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan
puan sekalian, akhir sekali, jangan lupa kita jaga kita, jangan lupa. Lepas tu SOP, jaga kesihatan diri, kebersihan diri. Kalau ke tempat-tempat awam, pakailah pelitup muka, kalau berada dalam kereta tak apalah, tak ada masalah kita, ataupun di rumah dan sebagainya. Kalau kita berada tempat awam, pergi ke pasaraya, pergi ke restoran, pergi ke kedai makan, pergi ke mana-mana, tempat awam, kita pakailah pelitup muka untuk melindungi diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita terpelihara daripada COVID-19, wabak COVID-19 yang semakin berbahaya ini, semakin banyak kes di negara kita. Hari ini saja yang sudah 661 kes, yang rekod yang kedua tertinggi sejak bulan Mac yang lalu. Jadi kita pohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita daripada virus wabak COVID-19 yang berbahaya ini, insyaAllah. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Aku qali hadza dan sekiranya maafkan saya, dan itu dah saja untuk kali ini. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Aku qali hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Dan kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafaratul asbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tafrana bi ma'suma. Allahumma inna fi nuhuri a'dain wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farik jamhum wa shattit kalimatan wa zazil wa muslimin kilabi ya qahhar ya jabbar ya mutattam ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma anzil kitab wa anjur wa ajmah azab ihzim wa sunna lil firdaus salamun وربنا زدنا مزوفا وياكم وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك لك مصير ربنا تقم لنا دعانا وسلام لمنا ولقاءنا وعملا في هذه الليله المباركه من شهر السفر المبارك انك السميع العليم لما تتمرين انا فيها اسم الله تاتنا فيها السماء خذ دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم من انكم تقبل بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.